اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wayassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah ya Allah apa jua ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah, rezeki yang luas melimpah ruah, lagi halal bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua, selamat petang. Salam pertemuan dalam program dan perkongsian Penawar Hati siri yang ke-33 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan Ana Sukaimi, Wan Muhammad Suid, Kamiza Muhammad Amil, Ainun Wari, Riz Echa Yunus, Binarai Sulaiman, Ada Ayub, Ana Sukaimi, Nur Asikin, Ramina's Kitchen, Zahini Wahid, Hamisah Abdul Malik, begitu juga Muhammad Rizal Mansur. Ahlan kepada semua. Yaya Alia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kepada yang memberi salam. Ahlan Ija Rahman dan juga Ruby serta sahabat Tuan Fauzan Muhammad. Di FB pula, di TikTok pula, ahlan H Arif Araf, begitu juga Rus Adam, Humairat, Hariyati. Terima kasih banyak-banyak untuk gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. AR Ultimate, Rosita, Hasan, Azaz, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah kurniakan kebaikan dunia dan akhirat. Apa khabar semua? Lama kita tak buat perkongsian pada Penawar Hati, yang mana pada perkongsian petang kita masih lagi menggunakan kitab Penawar Bagi Hati ataupun syarahan Penawar Bagi Hati, ataupun dikenali sebagai Qalbun Salim, hati yang sejahtera. Maka Qalbun Salim ini diambil daripada ayat Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran Allah ada berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari kiamat tidak ada yang bermanfaat untuk manusia, tidak harta dia, tidak keluarganya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah dengan membawa qalbun salim. Apakah qalbun salim? Hati yang sejahtera, hati yang dia jaga daripada maksiat dan dosa, hati yang dibersihkan sentiasa. Maka orang yang hati begitu sahaja, Allah akan pelihara daripada segala keburukan hari akhirat. Moga Allah kurniakan kepada kita qalbun salim, hati yang sejahtera. Maka bagaimana nak menjaga hati? Ahlan kepada yang baru join kita, bagaimana nak menjaga hati? Maka inilah buku yang kita guna, iaitu syarah Penawar Bagi Hati. Dan kita telah tiba pada muka surat yang Allahumma salli ala Muhammad, muka surat yang ke-35. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-35. Bagaimana nak menjaga hati? Maka kata penulis, nak menjaga hati kena dengan menjaga 7 anggota zahir. Nak jaga hati kena jaga 7 anggota zahir. Dan inilah perbahasan dalam buku yang kita baca ini, syarahan Penawar Bagi Hati. Maka apakah 7 anggota zahir?
Maka yang pertama adalah mata. Kita masih lagi pada tajuk mata. Yang pertama adalah mata. Yang kedua adalah telinga. Yang ketiga adalah mulut. Yang keempat adalah perut. Perut pun kena jaga. Akan kita tinggal di negara yang mana banyak makanan, kadang-kadang kita tak jaga perut kita. Keempat adalah perut. Kelima adalah kemaluan. Yang keenam adalah kedua tangan. Dan yang ketujuh adalah kedua kaki. Orang yang boleh menjaga 7 anggota, penulis buku berpandangan dia boleh jaga hati dia. Marilah sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan Ica Caca, Nur Akilah, terima kasih banyak-banyak untuk gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Ani Ismail, RSN, NSR, Zaini Zain dan juga Aziza Aziz, Marwani Ahmad, Saripah Neti, Ummi Zayahadi, Binarai Sulaiman, Mazia Tirun, Kamiza Fozia, Hadijah Talib Bungalawang dan sahabat-sahabat yang lain. Jom kita lihat muka surat yang ke-35. Maka muka surat yang ke-35 daripada buku Penawar Kepada Hati. Muka surat yang ke-35 kita masih lagi membicarakan tentang tajuk muraqabah. Kalaulah kita ke belakang sedikit pada muka surat 34, sebab kita berada di tengah tajuk, maka kita telah belajar bahawa perlunya untuk ada muraqabah. Perlu untuk ada muraqabah. Maka apakah itu muraqabah? Kita telah baca beberapa hari yang lalu. Semalam saya tak sempat buat live. Kita telah baca pada muka surat 34. Muraqabah iaitu merasakan selalu diperhatikan oleh Allah pada setiap detik dan juga saat. Maka ini adalah muraqabah. Orang yang ada sentiasa muraqabah, insya-Allah dia terpelihara daripada lintasan hati yang tak elok. Dia akan terpelihara daripada hati yang ingin mengajak kepada maksiat dan dosa. Itu adalah pentingnya muraqabah. Maka kita telah baca sedikit tentang muraqabah. Maka hari ini kita telah tiba pada ayat yang ke-35. Muka surat 35. Ayat yang keempat daripada surah Al-Hadid. Muka surat 35, ayat yang kedua terakhir. Muka surat 35, ayat yang kedua terakhir daripada buku Syarah Penawar Bagi Hati. Maka apakah dalil bahawa adanya sifat muraqabah ini? Maka beberapa hari yang lalu kita dah baca ayat yang ke-52 surah Al-Ahzab. Itu kita dah baca. Maka hari ini kita nak melihat ayat yang keempat surah 57 Al-Hadid. Surah yang ke-57 Al-Hadid. Maka pada ayat yang keempat surah yang ke-57, Allah mengingatkan kita pada ayat tersebut dengan firman-Nya, wa huwa ma'akum, wa huwa, dan Allah, dan dia iaitu Allah, diterjemahkan di sini sebagai ilmu. Dan ilmu Allah mengetahui ainam ma'akum, di mana sahaja kamu berada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah sentiasa bersama dengan kamu ainama kuntum, di mana pun kamu berada. Allah sentiasa dengan kita. Allah, pengetahuan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah sentiasa dengan kita. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada Allah. Walaupun kita mungkin cuba nak sembunyi buat dosa,
Walaupun kita mungkin sorok-sorok buat dosa, ataupun walaupun benda-benda tak elok itu, lintasan itu dalam hati, maka pada ayat yang keempat surah yang ke-57 ini Allah mengingatkan wahwa, dan dia iaitu Allah, ma'akum, sentiasa bersama dengan kamu, aynama kuntum, di mana sahaja kamu berada. Maka ayat ini mendidik kita supaya ada kesedaran muraqabah tadi. Kerana ada kesedaran yang Allah sentiasa memerhatikan kita, Allah sentiasa mengetahui tentang kita, dan ini membantu untuk kita meninggalkan dosa dan maksiat. Sangat membantu. Sebab kadang-kala ada orang bila dia rasa dia bersendirian, maka dia boleh melakukan dosa. Bila dia rasa tidak ada yang memerhatikan dia, maka dia boleh melakukan dosa dan maksiat. Walhal pada ayat yang keempat surah 57 ini, Allah mengingatkan wahuwa ma'akum, dan dia Allah sentiasa bersama dengan kamu, aynama kuntum, dimanapun kamu berada. Sebab itu pada hujung ayat itu Allah tegaskan wallahu, dan Allah bima ta'malun, dengan apa yang kamu lakukan, basir, maha melihat. Allah melihat apa pun yang kita buat, Allah maha melihat. Mungkin kita sedang sembunyi, kita sedang sorok, kita sedang jauhkan diri daripada manusia, mungkin di dalam bilik yang gelap, dalam keadaan yang gelap, di bawah selimut, di mana pun, Allah ingatkan wallahu bima ta'malun, dan Allah dengan segala apa yang kamu buat, basir. Allah itu maha melihat, basir, maha melihat, maha mengetahui. Maka ayat-ayat ini mendidik kita supaya ada sifat muraqabah yang kita baca tadi, sifat muraqabah. Dan kata para ulama, sifat muraqabah membantu untuk kita mendidik hati daripada ingatkan dosa, mendidik hati daripada fikir benda-benda yang tak baik, mendidik akal dan hati supaya tidak terfikir, terlintas benda-benda yang tak elok. Ini adalah sangat mendidik. Maka ini adalah ayat yang keempat daripada surah yang ke-57 Al-Hadid. Begitu juga kisah Nabi Musa. Apabila Allah memerintahkan Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun, dan kita tahu betapa zalimnya Fir'aun, bagaimana ratusan ribu jumlah Bani Israel. Setengah mengatakan Bani Israel yang diseksa pada zaman Fir'aun adalah jumlah mereka hampir 600 ribu. Bagaimana Fir'aun boleh memperhambakan ratusan ribu Bani Israel. Bagaimana Fir'aun boleh membunuh bayi-bayi daripada kalangan Bani Israel. Bagaimana Fir'aun dengan segala kejahatannya. Dan Allah perintahkan untuk Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun. Maka ada takut tadi, ada risau tadi, nak jumpa dengan Fir'aun. Maka bagaimanakah kita nak buang ketakutan kepada makhluk? Bagaimanakah kita nak buang segala kerisauan tentang apa yang makhluk akan buat kepada kita? Sama juga dengan kegunaan muraqabah. Kita kalaulah kita ada sifat muraqabah, kita tidak akan peduli tentang makhluk. Kita takkan peduli tentang makhluk. Sebab kita ada kesedaran Allah bersama dengan kita. Allah sentiasa memerhatikan kita. Allah tahu tentang segala keadaan kita. Sebab itu, tentang muraqabah juga, pada ayat yang ke-46 surah Taha, surah yang ke-20. Pada ayat yang ke-46 surah Taha, surah yang ke-20, apabila Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk bertemu dengan Fir'aun, maka awal ayatnya berbunyi la takhafa, janganlah kamu berdua takut. Jangan takut. Fir'aun tu jahat macam mana sekalipun, Allah kontrol dia. Jangan takut dengan Fir'aun dan segala kekuatan tentera dia. Kenapa jangan takut? Muraqabah. Apakah muraqabah yang Allah suruh Nabi Musa dan Nabi Harun ada?
innani sesungguhnya aku ma'akuma bersama kamu berdua, menjaga dan memelihara kamu. Asma'u aku mendengar, wa ara dan aku melihat. Allah mendengar dan melihat. Pada ayat yang keempat surah Al-Hadid surah 50 tadi kita 7 tadi kita baca Allah menerangkan yang Allah sentiasa bersama dan Allah Maha melihat. Ayat ini juga Allah tegas benda yang sama, bahawa Allah innani asma'u wa ara, innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah sentiasa bersama dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Maka sebab itu bila kita sebut muraqabah, apakah perasaan dia? Perasaan yang mana Allah sentiasa melihat kita. Sebab kita belajar pada dua ayat yang kita baca tadi, surah Al-Hadid dan surah Taha, Allah menggunakan perkataan Allah sentiasa melihat. Bahkan Allah juga Maha mendengar. Dan inilah sifat muraqabah yang Allah tarbiyah pada Rasulnya dan kita kena bawa dalam kehidupan kita. Mungkin ambil masa, kan kadang-kadang kita kena selalu ingat Allah Maha memerhatikan aku, Allah Maha melihat akan aku, Allah mengetahui segala gerak-geri dan kelakuan aku. Kita ulang begitu, maka dengan situ kita akan datangnya sifat muraqabah. Akan datangnya sifat muraqabah. Macam contoh manusia, kadang-kadang kala dia tengok, dia ingat tak ada orang tengok dia, maka ada orang tengok dia, jaga-jaga. Ada mata memandang orang tengok, maka dia terus jaga. Ataupun contoh, dia ingat tak ada orang tengok, maka ada kawan dia beritahu, ada CCTV lah, ada kamera tengok, maka dia pun jaga. Maka kita juga kena ingatkan diri kita, Allah sentiasa melihat kita, Allah sentiasa memerhatikan kita, dan Allah mengetahui segala gerak-geri hati kita. Daripada situ akan datangnya muraqabah. Ahlan Rus Adam, Han, Ica Caca, Hadijah Talib, Raizah, Awang Hamad, Halina Kadim, Mamayah Hashim, ahlan Ummi Zayhadi, Masyita Muhammad, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Dan ini bagus kita didik daripada kecil. Kadang-kadang kita didik daripada kecil anak-anak kita untuk takut polis. Buatlah nangis, polis tengok ni. Kita didik dia untuk takut dengan polis. Maka dia bila nampak polis dia takut, tak ada polis dia tak takut. Ada kadang-kadang orang kata, buatlah nanti syaitan jin amik ni. Kita takutkan dia dengan syaitan. Walhal yang kita kena didik daripada kecil adalah jaga, sebab Allah Maha melihat, Allah Maha memerhati, Allah Maha mengetahui. Daripada kecil kita dah kena didik untuk dia jaga dirinya, kerana Allah Maha melihat, Allah Maha memerhati, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Daripada kecil kita nak kena tanam sifat muraqabah ini. Segala-galanya dia kena jaga sebab Allah melihat dia. Segala-galanya dia kena jaga, Allah memerhatikan dia. Walaupun mak ayah dia tak ada, dia tahu Allah melihat dia. Walaupun polis tak ada, dia tahu Allah Maha melihat dia. Walaupun zahirnya tak ada makhluk melihat dia, Allah Maha melihat tentang keadaan dia. Daripada kecil kita nak kena didik dengan sifat muraqabah ini. Ini dua ayat yang kita baca, muka surat 36, muka surat yang ke-36. Maka pada ayat ini Allah menerangkan bahawa Allah sangat dekat dengan manusia, lebih dekat daripada urat leher dia, lebih dekat. Allah lebih dekat dengan manusia daripada segala-galanya. Allah sentiasa mengetahui keadaan manusia. Tidak ada apa-apa yang terlepas daripada Allah. Ayat yang ke-16 surah yang ke-50 Qaf. Ayat ini juga mendidik kita dengan sifat muraqabah. Apakah muraqabah? Perasaan yang Allah sentiasa bersama dengan kita, Allah memerhati kita, dan Allah mengetahui segala keadaan kita. Ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tak rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Firman Allah pada ayat yang ke-16,
daripada surah yang ke-50. Walaqad khalaqnal insan. Firman Allah, dan demi sesungguhnya kami telah ciptakan manusia. Allah yang ciptakan manusia. Allah lebih kenal tentang diri manusia lebih daripada manusia itu mengenal dirinya. Firman Allah, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan Allah juga mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati dia. Maka apa yang ada dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Tuwaswis, lintasan-lintasan hati. Kan kadang-kala kita ada lintasan sekejap dalam hati kita. Kita ingat itu, kita ingat ini. Walaupun benda tu sekejap, ada lintasan hati, dia hanya split second, terdetik dan hilang. Itu pun Allah tahu. Segala-gala yang manusia buat, Allah tahu. Bukan sekadar yang dilakukan oleh anggota zahir dia, yang dalam hati pun Allah tahu. Cuma benda yang ada dalam hati, kalaulah sekadar lintasan, maka ianya tidak diambil kira. Allah maafkan manusia, tak diambil kira. Kadang-kadang ada lintasan-lintasan yang tak elok, maka tak diambil kira. Selagi mana dia tak zahirkan pada perbuatan, selagi mana dia tidak kekalkan lintasan tadi menjadi satu benda yang kekal, yang azam, yang berulang-ulang, maka barulah diambil kira. Tapi kalaulah sekadar lintasan, Allah maafkan. Tapi nak tunjukkan betapa Allah kenal manusia, apa yang dalam lintasan hati manusia pun pada waktu itu Allah tahu. Allah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Maka kenapa kepentingnya kita perlu ada muraqabah? Firman Allah, kerana kami mengetahui apa yang ada dalam lintasan hati kamu. Cuba, kalaulah manusia tahu apa yang ada dalam lintasan hati kita, kita mungkin jaga. Kita sangat jaga perbuatan apabila manusia tahu sesuatu tentang kita. Tapi kita tak kisah pun lintasan hati kita bagaimana. Kita tak jaga pun sebab kita rasa tak ada siapa tahu, malaikat pun tak tahu. Tapi pada ayat ini Allah ingatkan, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang terlintas dalam hati manusia, itu pun kami tahu. Firman Allah mengingatkan manusia, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada manusia lebih daripada urat tengkuknya. Allah sentiasa dengan manusia, memerhatikan, melihat, mendengar, mengambil tahu. Maka sebab itu pentingnya untuk kita jaga hati kita. Penting jaga hati. Datang je lintasan yang tak elok, kita terus buang. Tapi itulah dia, bagaimana kita nak jaga hati dan diri kita daripada maksiat dan dosa adalah dengan muraqabah. Itu yang kita baca tadi, muraqabah. Tetapi antara cara lain kita nak jaga hati dan diri kita daripada benda-benda tak elok adalah kita sibukkan diri kita dengan benda yang baik. Kita kalaulah sibukkan zahir dan batin kita dengan benda yang bermanfaat, kita tak ada masa pun untuk lintasan hati yang tak elok. Kita tak ada masa pun untuk fikir benda yang tak elok. Kalaulah kita sibukkan diri kita dengan benda yang bermanfaat, tolong orang, bantu orang, berkongsi ilmu, kita sibukkan diri kita. Setiap detik saat yang kita ada, kita sibukkan diri kita. InsyaAllah kita tak ada masa pun untuk melakukan benda yang tak elok, apatah lagi untuk berfikir benda yang tak elok. Tetapi semuanya bermula daripada apa? Apabila kita mensia-siakan masa. Sebab itu bahaya mensia-siakan masa. Masa yang terluang, masa yang sia-sia. Maka kadang-kala di situ syaitan datang untuk kita ingat benda yang tak elok. Dia letakkan was-was untuk kita fikir benda yang tak elok. Dan kemudian kadang-kala kita buat benda yang tak elok sebab benda tu dah berulang kali melintas pada hati. Sebab itu bahaya kita tak kita tak sibukkan diri kita. Bahaya dengan kita luangkan masa dengan perkara yang sia-sia.
Sebab itu Al-Quran mengajar kepada kita, hadis mengajar kepada kita untuk belajar menyibukkan diri kita dengan benda yang bermanfaat. Dan sebab itu saya nampak ada di antara akak-akak, tuan-tuan yang mana bagus. Kadang-kadang dia habis kelas yang lain, dia join kelas lain. Habis kelas ni, dia join kelas lain. Kejap lagi habis 6.30, dia join kelas zikir selawat 6.30. Kemudian lepas maghrib ada kelas lain, lepas isyak ada kelas lain. Maka itu adalah antara cara kita nak jaga tubuh badan kita, bahkan hati kita, daripada fikir benda tak elok, ataupun pada waktu itu terjebak dengan benda yang tak elok. Kan betul, ada yang saya perasan dekat sana pun nampak dia. Kadang-kadang saya join live seseorang, nampak nama Facebook dengan nama TikTok dia sama, selalu komen. Ada juga kat sini. Buka lain, kat sana pun ada. Ke dia ada banyak akaun? Ke waktu bila dia rehat, sentiasa ada. Tapi itulah antara cara untuk kita jaga. Lalu penulis buku dah kongsikan satu, antaranya adalah muraqabah. Ada perasaan, kesedaran Allah sentiasa melihat, memerhati dan mengetahui tentang kita. Dan antara yang lain untuk kita jaga diri kita daripada benda-benda tak elok adalah sibukkan diri kita. Sibukkan diri kita. Jangan kita terluangkan masa untuk perkara yang sia-sia. Ada waktu, kalaulah letih sangat, rehat. Bangun lagi, sibukkan lagi dengan benda yang bermanfaat. Maka di situ kita akan tak ada masa pun untuk melakukan perkara yang Allah tak suka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ayat yang terakhir untuk hari ini. Kita lagi 2 minit. Ayat yang terakhir, muka surah yang ke-40 Ghafir, ayat yang ke-19. Kenapa pentingnya muraqabah? Maka pada ayat ini Allah mengingatkan apa yang ada dalam hati kita, itu pun Allah tahu. Benda-benda tak elok yang ada dalam hati kita, Allah tahu. Lintasan-lintasan yang kita layan dalam hati kita yang tak elok, Allah tahu. Maka sebab itu pentingnya untuk kita ada muraqabah. Muka surah yang ke-40 Ghafir, ayat yang ke-19. Firman Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata manusia. Kan ada manusia, dia curi-curi melihat dosa. Mungkin orang tak nampak kerana dia pakai cermin mata hitam. Mungkin orang tak perasan sebab dia tengok betul-betul daripada penjuru mata. Orang tak perasan, tapi dia sedang tengok maksiat dan dosa. Ataupun pengkhianatan mata ketika mana dia bersendirian. Orang tak tahu apa yang dia sedang tengok. Allah berfirman, Allah mengetahui segala tentang pengkhianatan mata. Bukan sekadar itu, pengkhianatan mata masih lagi anggota zahir. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang hati sembunyikan, itu pun Allah tahu. Sebab itu pentingnya muraqabah. Apakah muraqabah? Kita ulang balik. Kesedaran, perasaan bahawa Allah sedang sentiasa melihat kita, memerhatikan kita dan mengetahui segala apa yang kita lakukan, supaya kita boleh jauhkan diri kita daripada maksiat dan dosa, dan hati kita daripada terfikir tentang maksiat dan dosa. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah esok kita akan sambung daripada muka surat 36. Maka alhamdulillah, minta maaf ada beberapa hari yang saya tak sempat buat, namun doakan saya istiqamah insya-Allah. Malam ini ada perkongsian maghrib, ada kuliah maghrib, namun yang selalunya live adalah pada 3 waktu. Kalaulah ada yang kali pertama join jam 8.30 pagi tadabbur Al-Quran, 1 hari 1 ayat, 6 petang penawar hati, dan 11 malam sirah Nabi. Setiap daripada 3 program ini adalah selama 30 minit. Maka kalaulah yang berkelapangan jemput join insya-Allah. Maka terima kasih kepada yang bersama. Terima kasih yang bantu share, yang bantu komen, yang tag rakan-rakan,
yang beri gift, moga Allah balas semua dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Jamalia Mat Desa, Kamizah Norizita Mar WKN, Kamizah Muhammad Amil, Sabaria Wance, Ana Sukaimi, Siti Maria, Rohani Aisyah Arifin, Kak Was Shop, Ros Adam, Yusen Jamal, Fauzia, Ica Caca, Nur Asmalisa, Hariyati, Mar WKN, Ida Kak Cik, dan juga Faizah serta Ninda Eva dan juga sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih semua. Lily 1707, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jumpa nanti insya-Allah.